Hai, Assalamualaikum guys. Hello. Assalamualaikum adik-adik, kakak-kakak. Okey, saya tengah merakam video ya, iaitu untuk channel saya. Ini adalah video yang pertama saya lihatkan dulu pemandangan di luar ya, sempena PKP ni. Senyap saja di bahagian luar. Ini pokok yang tinggi menjulang di tepi rumah saya ni adalah pokok yang pertama saya tanam semasa saya berpindah di tempat tinggal saya sekarang ya, agak tinggi ya pokok ni. Tapi saya bukan bercerita kali ini, untuk pertama ni bukan saya nak bercerita tentang pokok ini, tapi saya suka pokok ini, jadi saya ambil gambar dulu ya. Tapi sebelum tu ya guys, adik-adik, kakak-kakak, cubalah subscribe. Jangan lupa untuk subscribe video saya ni dan tekan loceng ya, sebagai pengenalan, sebagai tanda sokongan kepada video saya. Kalau suka, nanti kita akan buat video lagi. Tapi untuk petang ni saya bukan nak tengok pemandangan, tapi saya nak tunjukkan sesuatu lah ya. Sebelum ni sebelum saya pergi berlanjut, tentu kita ada menyimpan bahan-bahan terbuang, tapi kita boleh gunakan bahan terbuang tersebut ya. Saya fikir setiap rumah ada benda ni, iaitu apa ni? Ini adalah tempat yang kita gunakan untuk telur Kalau kita beli ni satu tray telur ni, maka digunakan tempat inilah yang akan diletakkan telur untuk memudahkan kita membeli dan membawa pulang. Sebenarnya bekas telur ni atau tray telur ni kita boleh gunakan ya. Saudara-saudari, adik-adik, kakak-kakak, guys. Untuk yang baru melihat video saya ni, jangan lupa subscribe ya. Okey, dan tekan loceng di sebelahnya tu, jangan lupa. Okey, yang ini saya nak tunjukkan tentang kegunaan bekas telur ni ataupun tray telur ni yang kita boleh gunakan untuk menyemai benih ya, untuk mereka yang suka menanam. Jadi kita boleh gunakan bahan terbuang ni. Saya akan tunjukkan caranya. Di sini saya ada tray terpakai dan ada tanah yang boleh kita gunakan untuk menyemai. Saya ambil sedikit saja sebagai panduan. Kita akan gunakan tanah ni ya untuk ditaburkan di ruang-ruang kosong yang lekuk ni di bawah. Saya tunjukkan dia lebih dekat, iaitu kita tuangkan tanah ni di bahagian yang lekuk telur ni. Okey, saya contoh ni. Okey, saya dekatkan. Okey, kita akan dapat keadaan seperti inilah. Okey. Boleh isi 3 suku penuh. Kalau kita buat penuh sangat, bila kita letak air nanti dia akan melimpah-limpah ini. Dan selepas ini, proses yang keduanya ialah kita akan basahkan ni, ambil air, kita akan tuangkan di sini. Tapi ada kelemahannya lah. Saya biasa tak gunakan cara seperti ini. Saya gunakan tanah yang saya masukkan di dalam bekas. Yang contoh saya ambil ni tanah. Tanah ni saya ambil dan masukkan ke dalam bekas yang berisi air. Contoh seperti inilah. Okey, apa kebaikan? Kebaikan ialah tanah ni kering kan, kadang-kadang kering. Dan sementara untuk membuat semayan ni, sebelum kita pastikan tanah ini basah, betul-betul basah, seelok-eloknya memang berair, tanah yang berair. Kalau seperti ini guys, kalau seperti ini kering ni, kita perlukan banyak air dan kita perlu gaulkan di sini. Dan kemungkinan besar bekas telur ni, tray telur ni akan terlalu basah dan kita akan menghadapi masalah apabila nak memindahkannya ke tempat yang sesuai. Jadi
saya lebih gemar, lebih suka menggunakan cara seperti ini. Okay, masukkan dulu dalam air dan kita gaul supaya betul-betul basah dan berair. Kalau ada air sedikit, katalah terlalu meleleh, kita buangkan sedikit lah supaya teri telur tadi tidak basah ataupun mengalami masalah apabila hendak kita angkat ke tempat yang sesuai. Okey, sudah ni, kita dah gaulkan, dah basah. Kita letakkanlah di tempat yang kita hendak letak ni. Contoh sini. Okey, ni di sini. Ni kurang basah kerana tanah ni sudah terlalu kering. Jadi saya letakkan di sini. Contoh seperti ini. Biarkan dia meleleh. Tak apa, meleleh sedikit. Okey. Situ. Okey, saya dekatkan. Okey, jangan terlalu penuh Okey. Dah basah seperti itu, kita isiklah penuh semua. Tapi kalau bahagian tepi ni, ni jangan diletakkan tanah yang berair lah. Sebab dia akan meleleh di sini dan jadi tempat akan jadi kotor ataupun nanti akan mudah terkoyak kerana kertas ni tidaklah boleh menampung tanah yang terlalu basah Jadi bahagian tepi ni kita biarkan kering dan kita letak di bahagian-bahagian yang lain lah, yang bahagian tengah lah segini. Jadi ada lebih kurang berapa ni, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ada 20 ruang lah. Itu kalau tuan-tuan nak gunakan ini. Lepas tu bila dah basah, terus saja letakkan benih di sini. Benih di sini Jangan terlalu dalam jangan terlalu dalam ya guys. Jangan terlalu dalam. Kalau dalam sangat nanti lambat sikit nak tunas Biji benih yang kita letakkan tu agak lambat untuk tunas. Okey. Itu saja contoh yang untuk tanah tu. Selepas itu katakanlah dah letak, kita nak timbul sikit, kita boleh letakkan tanah lain untuk menutup bahagian biji benih yang kita letak tadi lah. Contoh katakanlah kita ambil contoh katakanlah ini biji benih. Contohlah ini biji benih. Okey, katakanlah ini biji benih. Ini biji benih Ini biji benih. Katakanlah ini biji benih. Kita letakkan sini ke dalam. Kita tutupkan sedikit dengan tanah lain. Kering. Dan kemudian kita siramkanlah sikit Okey. Nampak basah nampak jelas Okey. Itulah. Okey, ni kalau kita letak tanah ni dengan kebasahan yang sesuai, sehingga 3-4 hari kita biarkan, tak perlu disiram guys, tak perlu disiram. Kalau kita terlalu banyak menyiram ataupun setiap hari kita siram, maka kita akan berada masalah juga ni. Kalau terlalu basah, kertasnya akan mudah terkoyak. Okey, saya nak bagi contoh lah. Ni yang saya dah tanam seminggu Saya baru siram benih ni sekali tu. Semalam saya siram. Okey, sebelum tu saya buat basah seperti yang saya tunjukkan tadi lah. Okey, basah, betul basah. Betul saya simpan, saya letakkan di tempat dalam rumah lah, yang bahagian yang agak gelap. Okey, yang ni dah tumbuh. Okey guys, nampak ini kawasan ni belum tumbuh lagi. Maknanya biji benih tu saya letak terlalu dalam lah ni. Okey, yang ini yang tidak terlalu dalam ni sudah mula tumbuh Ni dah 5-6 hari tak silap saya lah. Okey, yang paling tinggi yang ini. Okey, ni 5 hari 5 hari keadaannya seperti ini. Okey, ni ada yang tumbuh, ni ada yang tumbuh. Saya letakkan ni di sini. Ni setiap ruang ni. Ni Okey, nampak ni dia punya sepadan ni dah berwarna seperti warna tanah jugalah. Sebab air itu terlalu basah,
Jadi warna tanah tu tadi sudah meresap ke bahagian-bahagian tombol-tombol di tapak ataupun tray telur. Okay, tapi tak apa, tu tak menjadi masalah. Tapi kalau katakanlah tuan ada lebih bahagian ni, kita boleh letakkan ni dua. Atas ni dah sudah, letakkan meja benih, letakkan lagi satu di bahagian atas tray telur yang kosong, jadi lebih kukuh. Jangan lupa lepas ni nanti saya akan tunjukkan akan datang kalau biji benih ni percambahannya sudah cukup baik dan boleh dipindahkan. Saya akan tunjukkan bagaimana cara memindahkan anak-anak benih pokok ni tadi ke tempat tanaman yang kita nak buat lah. Ya, kita akan potong saja di sini. Potong, tak perlu dikeluarkan. Okey, dan tu saya bagi tahu sekali lagi bahawa ni baru sekali saya menyiramnya, itu semalam. Ya, masih basah lagi, lembap-lembap lah. Ya, tuan-tuan sekalian. Guys, jangan lupa yang belum subscribe, sila subscribe dan tekan tombol loceng. Dan kita akan jumpa lagi untuk video yang akan datang. Jangan lupa. Ya, saya akan bagi panduan yang lain lah. Dan kita boleh share pengetahuan tentang semaian benih ni. Kalau ada penonton yang lebih arif daripada saya, ini saya baru cuba untuk share dan juga untuk membuat video sebarang kelemahan. Harap minta maaf lah ya. Okey, itu saja. Kita jumpa lagi pada masa akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe ya. Okey, bye bye.